Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam Pendidikan Kesihatan Tahun 4 bersama Cikgu Syam. Pagi ini kita akan sambung tajuk yang lalu iaitu tajuk Zaman Remaja Hargai Diri. Tapi Cikgu Syam berharap sudi-sudikanlah untuk like video yang Cikgu Syam ini dan subscribelah channel Cikgu Syam agar Cikgu Syah bertambah semangat lagi untuk menyediakan video-video yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat juga, ilmu yang baik kepada adik-adik dan adik-adik ataupun semua murid yang melihat video ini, yang melihat channel Cikgu Syah. Okey, terima kasih semua yang telah like dan subscribe channel Cikgu Syah ya. Okey. Okey, baiklah. Hari ini kita belajar tentang hargai diri. Hargai diri, ya. Apakah kita faham dengan perkataan hargai diri? Rasanya minggu lepas Cikgu Syam dah ada memberi maksud berkaitan dengan hargai diri. Masih ingat tak lagi adik-adik semua? Okey, kita akan cuba ingat kembali ya. Hargai diri. Apakah maksud hargai diri? Hargai diri bermaksud dapat menerima setiap perubahan yang berlaku ke atas diri sendiri selepas akhir balik seperti perubahan fizikal, badan atau tubuh, jerawat pada muka dan sebagainya. Maksud kat sini, kita menghargai setiap perubahan fizikal kita selepas adanya ataupun selepas kedatangannya waktu akhir balik kita. Jadi, setiap manusia itu berbeza antara satu sama lain perubahan fizikal dan kita perlulah positif ya setiap perubahan yang berlaku kepada diri kita. Ya adik-adik, mungkin di kalangan kita ada kalanya kita akan merasa marah. Okey, merasa marah bila kita ditegur oleh seseorang. Mungkin kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang itu akan membuat kita rasa sakit hati. Sebab itu kita rasa jadi nak marah. Dan mungkin juga ada di kalangan kita yang merasa sedih bila ada rakan-rakan yang mengejek kita. Kenapa itu yang berlaku? Itu sebenarnya ujian untuk kita. Dan kita hendaklah sentiasa bersabar dan berdoa apabila kita menghadapi sesuatu seperti itu. Berdoa supaya mereka yang melakukan keburukan kepada kita itu akan rasa insaf dan menyadari kesilapan kita. Apabila kita bersabar, insya-Allah kita akan tenang menghadapi hari-hari yang kita lalui. Justru itu, kita perlulah positif diri kita. Jangan kita merasa down, merasa terlampau sedih sangat kerana ia akan menjejaskan keterampilan diri kita. Kalau kita merasakan kita ada buat silap, tak salah kalau kita pun memohon kemaafan dengan seseorang itu. Dengan cara itu juga kita akan merasa tenang. Baiklah adik-adik, kita ulangi semula apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas berkaitan dengan respect yourself ataupun cara menghargai diri sendiri. Yang pertamanya, cikgu telah maklum hari itu, kita hendaklah menerima dengan positif yang berlaku perubahan pada fizikal kita apabila kita sudah akhir balik. Yang kedua, menghargai perubahan yang berlaku. Maknanya dekat sini, kita perlulah hargai apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang ketiganya, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah. Dengan cara bersyukur itu, kita akan reda dan juga kita seterusnya akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, perlu kemas, bersih dan jaga penampilan diri. Kerana penampilan diri yang kemas, bersih itu, smart kata orang, akan menampilkan satu
satu kecantikan, satu kesegakan kepada diri kita. Dan yang kelimanya, kita hendaklah menjaga batas pergaulan sesama rakan kita. Jaga pergaulan kita. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh mengguris hati perasaan orang lain. Dan kita juga perlu jaga batas-batas di mana batas tersebut terutamanya antara lelaki dan juga perempuan. Okey, baik. Yang keenam, mengamalkan pertuturan yang baik. Kerana dengan cara bertutur yang lemah lembut, yang baik akan menjamin ke keeratan persahabatan antara satu sama lain, kemesraan antara kita dengan orang lain, dan ini akan menjamin kasih sayang antara satu sama lain dan mengelakkan dari kebencian dan perbalahan. Okey, baiklah adik-adik semua. Hari ini cikgu juga ingin berkongsi cara menghargai ibu bapa. Yang pertama, kita hendaklah melayani mereka dengan lemah lembut, dengan cara suara yang lembut, dengan adanya senyuman, tidak boleh marah-marah. Okey. Yang kedua, tidak memasuki bilik mereka tanpa izin. Kita hendaklah ketuk dulu pintu bilik mereka. Kalau mereka izinkan masuk, jadi kita baru boleh masuk. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya masuk ke bilik ibu bapa kita. Yang ketiga, berjalan di hadapan mereka dengan penuh sopan. Ini amatlah dialukan. Bukan saja di depan ibu bapa, tetapi juga di depan orang-orang tua yang lain sekiranya kita berjumpa dengan mereka. Baik, yang keempat, kita hendaklah makan bersama mereka dengan penuh beradab. Tak boleh berkelahi sama adik-beradik semasa di meja makan. Itu tidak elok, tidak ada adabnya. Kita kenalah bersopan semasa makan depan ibu bapa. Okey. Yang kelima, solatlah berjemaah bersama mereka. Kalau kita tengok mak ayah nak solat, kita terus bersama mereka untuk solat, cepat-cepat pergi bersama mereka untuk solat berjemaah. Selalunya ibu bapa akan mengajak anak-anak mereka untuk solat berjemaah. Di situ ada keeratan, kasih sayang antara sesama keluarga. Dan yang keenam, tidak tidur di atas katil mereka tanpa izin. Jangan sewenang-wenangnya tidur di atas katil mak ayah kita. Ini kerana selalunya bilik mak ayah ni sudah tersusun rapi, katil mak ayah sudah tersusun rapi. Okey, jadi kita kena jaga katil ibu bapa kita yang sudah bersih dan kemas. Tapi sekiranya ibu ataupun bapa kita ajak kita sekali duduk sembang di tepi katil mereka, maka itu tidak jadi hal kerana mereka telah izinkan dengan cara yang baik. Baik, yang ketujuh, hendaklah sentiasa merendahkan suara. Sama juga tadi tu, macam cikgu kata, melayani mereka dengan cara yang lemah lembut. Maksudnya kat sini, dengan merendahkan suara, kita tidak boleh meninggikan suara kita. Jangan marah-marah pada apa yang ibu bapa kita cakap. Kita bangkang apa yang ibu bapa kita suruh. Dan yang ke-8, ketika kita hendak keluar atau nak keluar rumah ataupun masuk ke rumah, contohnya kalau kita nak pergi ke sekolah ataupun dah balik dari sekolah, kita hendaklah memberi salam. Dengan memberi salam ketika keluar rumah dan masuk rumah, itu akan menjamin kesejahteraan rumah kita. Dan jangan lupa untuk bersalam dengan ibu dan bapa kita ketika hendak keluar. Kerana dengan cara seperti itu, ia akan menjamin keselamatan kita ketika berada di luar. Okey. Okey, baiklah adik-adik. Cikgu juga ingin berkongsi cara menghargai jasa guru. Baiklah, yang pertamanya, kita hendaklah berbudi bahasa dengan guru kita. Sopan santun dan jaga tutur kata kita apabila berada bersama guru. Yang kedua, kekal berhubung dan bertanya khabar kepada guru.
Ini sekiranya kalau waktu cuti ataupun kita telah melepasi zaman persekolahan, kita hendaklah sekali-sekala bertanya khabar kepada cikgu. Okey, yang ketiganya, amalan ziarah menziarahi. Amalan ziarah menziarahi ini juga digalakkan kerana ia akan mengeratkan tali silaturahim kita bersama guru kita. Okey, itu menunjukkan kasih sayang dan ingatan kita kepada guru kita yang telah selama ini berkongsi ilmu dengan kita. Baiklah, yang keempat, kita hendaklah berdisiplin dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dengan cara berdisiplin dan mematuhi peraturan, ia akan mendidik kita untuk menjadi murid yang cemerlang, sasia dan juga secara tak langsung akan mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan sekolah. Yang kelima, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh kerana guru telah pun berkongsi ilmu dengan kita, menyediakan bahan-bahan PDPR atau bahan-bahan PDPC kepada murid-murid. Jadi kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Bukan sahaja kejayaan itu untuk guru tetapi untuk diri kita juga dan juga ibu bapa kita. Dengan memberikan kejayaan kepada guru, ibu bapa dan kepada diri kita sendiri, dan secara tak langsungnya kita akan dapat mengharumkan nama sekolah kita. Ia bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang co-curriculum. Dengan cara itu saja kita dapat menaikkan nama sekolah kita. Itu sudah tentu apabila kejayaan dan kecemerlangan yang diberikan oleh murid-murid akan menjadi satu kebanggaan kepada semua guru di sekolah. Okey, murid-murid semua, demikianlah tadi perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih cikgu ucapkan kerana murid-murid semua telah berjaya melihat slot kita pagi ini, dan sampai jumpa lagi ya. Cuma di sini cikgu ingin ingatkan supaya murid-murid semua siapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jangan lupa tahu, sebenarnya tugasan yang diberikan ini bukan untuk menyusahkan adik-adik, bukan menyusahkan murid-murid semua, tetapi untuk melatih murid-murid untuk mengingati fakta dan juga melihat sejauh mana kefahaman murid dalam sesuatu subjek. Okey, jangan lupa tahu siapkan tugasan yang cikgu berikan. Okey, bye. Assalamualaikum.